Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita nak membincangkan tentang kaedah. Kaedah qawaidul fiqhiyah, iaitu kaedah fiqh yang mana kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan. Ad-darurah yuzalu. Jadinya dalam kita nak membahaskan kaedah tentang ad-darurah yuzalu ini, kita nak bincang tentang isu, tetapi kita tak tahu apa itu ad-darurah yuzalu. Jadi kita kena tahu dulu apa itu ad-darurah yuzalu. Kita kena tahu dulu. Bila kita tahu kaedah ini, barulah kita boleh ambil tahu tentang isu yang dikaitkan dengan qawaidul fiqhiyah, qawaid fikih ni tadi. Jadi yang pertama kita bagi kepada Muhammad Zahran. Jadi apa itu ad-darurah yuzalu? Insya-Allah, tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertamanya terima kasih kepada moderator Al-Fadil Ustaz Haji Zulhilmi bin Syafi'i, dan saya akan teruskan kepada penerangan tentang ad-darar yuzal, iaitu kemudaratan hendaklah dihapuskan. Kita ambil satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud tidak harus seseorang itu melakukan kemudaratan terhadap saudaranya, sesama saudaranya. Dan pengertian ayat ini ialah kaedah memperlihatkan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan bahaya mestilah dihapuskan ataupun mestilah dihilangkan. Jadi ulama telah bersepakat bahawa kaedah ini mengecualikan hukuman-hukuman seperti qisas, hudud dan sebagainya lah, termasuk dengan ta'zir. Dan kaedah ad-darar yuzal ni terbahagi kepada dua kaedah, iaitu yang pertamanya adalah kaedah darurat mengharuskan tegahan, yang bermaksud bahawa setiap sesuatu yang dilarang pada syarat boleh bertukar menjadi harus ketika darurat. Keadaan ini dinamakan rukhsah dalam ilmu usul fiqh. Jadi kita ambil satu contoh untuk darurat yang mengharuskan tegahan, iaitu harus minum arak. Jadi arak ni adalah satu perkara yang haram lah bagi seorang Muslim. Jadi arak ni adalah sesuatu perkara yang darurat. Ketika dahaga, kita diharuskan untuk minum. Andai katalah kita masuk dalam satu hutan lah, hutan yang tebal, yang tak ada jalan keluar, kita tersesat dan kita terjumpa satu botol, iaitu mengandungi arak lah dalamnya, dalam botol tu. Jadi kita harus untuk meminum untuk hanya sekadar melegakan dahaga. Jadi tidak boleh untuk kita minum sampai kembung perut, sampai kita rasa kenyang dengan air tersebut. Jadi kita teruskan kepada kaedah yang kedua, iaitu darurah yang dikira mengikut kaedah, mengikut keadaan. Islam melarang setiap perbuatan yang melanggari hukum syarak. Biarpun begitu, segala yang melanggari syarak bertukar menjadi harus apabila berada di dalam keadaan darurah. Maka kaedah ini bermaksud sesuatu yang diharuskan kerana darurat, sama ada dibuat atau tidak, adalah harus sekadar yang boleh menolak kemudaratan dan tidak melebihi dari kadar itu. Contohnya kita ambil, tidak harus seorang wanita pergi mendapatkan rawatan daripada seorang doktor lelaki, sedangkan terdapat doktor wanita yang dapat merawatnya. Jadi kepada para wanita yang nak bersalin, kalau pergi ke hospital ada doktor wanita, perlulah kita memilih doktor wanita. Jangan kita mengambil doktor lelaki. Sekiranya tiada doktor wanita di hospital tersebut, maka ia adalah satu darurah dan kita perlulah mengambil doktor lelaki untuk menyambut anak kita dan selesaikan segala masalah. Jadi untuk kaedah yang kedua ni terbahagi kepada iaitu kemudaratan khusus, terbahagi kepada 6 perkara di bawah kaedah yang kedua ni. Jadi saya serahkan kepada panel yang seterusnya. Allah Ta'ala alam.
Syukran. Jazakumullah khairan kepada Muhammad Zahran Azim. Jadi itu antara satu ataupun ta'rif, iaitu ta'rif ad-darurah yuzal, kan, yang mana yang pertama la dirar wala darar, kan. La dirar wala darar, yang mana Rasulullah SAW bersabda, kan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik, dia kata apa? Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. Jadi dalam kaedah ini ada dua, kan. Yang pertama, ad-darurah tabi'al mahzura, iaitu dalilnya faman yaturra fi makhmasatin ghaira mutajaifan li ithmi fa inna Allah ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa waktu kelaparan untuk memakan yang haram dengan tiada cenderung kepada dosa, tidaklah mengapa, kerana fa inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kan. Jadi yang kedua tadi, kaedah yang kedua iaitu kemudaratan dikira mengikut keadaan. Jadi apa kemudaratan mengikut keadaan ni? Kita ambil apa yang tadi, yang macam mana yang Zahran Azim sebutkan tentang doktor yang merawat perempuan, kan. Itu antara salah satu contoh. Jadinya dalam kaedah yang kedua ini, walaupun bagaimanapun, dia terbahagi kepada 6, iaitu kemudaratan khusus yang terbagi kepada 6. Jadinya saya akan berikan kepada Ahmad Hakim dan Abdul Munif untuk menerangkan kepada kita 6 kaedah kemudaratan khusus, kemudaratan khusus, kan. Kemudaratan khusus, dia nak berikan kepada kita ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita, Ustaz Muhammad Zulhelmi. Saya panel seterusnya iaitu Ahmad Hakim bin Zalani. Saya akan terangkan kepada kemudaratan khusus. So kemudaratan khusus ini terbagi kepada 6 kaedah. Saya akan terangkan 3 kaedah dan 3 kaedah lagi saya akan serahkan kepada panel seterusnya. Okey, kaedah yang pertama adalah ditanggung kemudaratan khas untuk menolak kemudaratan umum. So maksudnya dekat sini, kemudaratan khas itu adalah kemudaratan untuk diri kita sendiri, dan kemudaratan am tu untuk masyarakat, untuk umum, untuk masyarakat, untuk orang luar sana. So maksud dekat sini contoh dia adalah penjual senjata dilarang menjual peralatan tersebut ketika berlaku perang saudara, kerana dengan penjualan itu membawa kepada berlakunya pertumpahan darah dalam masyarakat. So maksudnya dekat sini, walaupun kita jual alat untuk kita senjata, kita tidak boleh jual suka hati. Kita perlu ada lesen. Sebab yelah, kalau contoh kita jual kepada orang jahat, so banyaklah peperangan berlaku di kawasan tempat kita. Itu contoh dia. Okey, kaedah yang kedua adalah kemudaratan yang lebih besar, iaitu kemudaratan berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. So maksudnya dekat sini, kemudaratan yang lebih besar tidak dapat dihilangkan atau dihindarkan kecuali dengan melakukan atau menangguh kemudaratan yang lebih ringan. So maksudnya dekat sini kita ganti benda berat itu kepada benda ringan. Seperti contoh, solat berjemaah di masjid. So seperti kita tahu, solat jemaah di masjid sekarang kita perjarakan soft. So maksudnya kita tolak benda berat tu kepada benda ringan. Sebab kita kan jaga SOP kan zaman sekarang ni. Okey, seterusnya adalah kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga adalah apabila berlaku pertempuran di antara dua kerosakan, hendaklah dilakukan kerosakan yang lebih ringan. So maksudnya dekat sini ada dua mudarat. So maksudnya ada dua mudarat, dia bertembung. Seperti contoh adalah vaksin. Kita suntik vaksin, kita mesti ada side effect tau. Selepas kita cucuk vaksin, kita ada side effect seperti kita demam, pening kepala. Itu adalah kerosakan yang lebih ringan. Sebab kita berbanding kalau kita kena COVID-19 kan. Kalau kita tak cucuk vaksin, kita kena COVID-19. Lagi teruk kan, boleh menyebabkan kematian. Okey. Mengikut mazhab Hanafi pula, orang yang luka pada dahinya diharuskan
sujud secara isyarat untuk mengelakkan daripada menitis darahnya kepada baju ataupun sejadah. Itu sebagai contoh jugalah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Okay, sekian daripada saya teruskan kepada panel saya seterusnya, Abdul Munib. Terima kasih kepada panel Hakim. Seterusnya adalah saya, iaitu Abdul Munif Badri. Jadi saya akan pergi kepada kaedah yang keempat, iaitu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Kaedah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la dirar wala darar. Maksudnya tidak ada kemudaratan dan tidak dimudaratkan. Hadis ini menjelaskan bahawa kemudaratan hendaklah dihilangkan. Jadi untuk menghilangkannya tidak boleh berlaku bahaya terhadap benda yang lain. Contohnya kita ni lapar, ada sikit je makanan untuk kita makan. Kalau kita makan, kita sakit ataupun mati. Jadi kita nampak orang lain pun lapar, jadi tidak harus untuk kita bagi makanan kepada orang yang lapar itu. Okey, yang seterusnya lah kaedah yang kelima, iaitu menolak kerosakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Uraian dia, apabila bertembung di antara kerosakan dan kemaslahatan, hendaklah diutamakan menolak kerosakan kerana syarak lebih mengambil berat terhadap perkara-perkara tegahan daripada suruhan. Contohnya kita ni ada penyakit kulit, jadi kulit kita tidak boleh terkena air dan tidak boleh mengambil wuduk lah. Jadi berlakulah rukhsah di situ, kita kena tayamum. Jadi tak perlu untuk kita mengambil wuduk. Kaedah yang keenam pula ialah hajat menepati di dalam keadaan darurat. Jadi contoh dia lah, senang contoh dia, kita ni masuk hutan. Jadi dalam hutan tu kita dah tak jumpa makanan dah. Kita jumpa khinzir je. Kalau kita tak makan, kita akan mati. Jadi kita bolehlah makan daging khinzir tersebut, tapi tidak boleh makan sehingga kenyang, tapi untuk malas perut sahaja. Jadi untuk meneruskan kehidupan kita. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. InsyaAllah, Alhamdulillah, selesai dalam kemudaratan khusus, iaitu ada 6 kaedah kan. Kaedah yang pertama, ditanggung kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang am. Kan? Jadi kita tanggung tolak mudarat yang besar kan, mudarat yang khas kan, dan kita ambil kemudaratan yang umum kan. Macam contoh tadi dia bagi contoh macam kita ni jual senjata kan. Mudarat dia kalau kita tak jual, kita tak ada hasil. Tapi kalau kita jual pula senjata tu pada orang, dia akan berperang sama sendiri. Jadi diharamkan kita untuk menjual benda yang boleh mendatangkan tidak manfaat kepada orang. Kan itu dia. Itu salah satu kaedah yang am dan maksus tadi. Okey. Kaedah yang kedua, kemudaratan yang lebih besar atau berat dihilangkan dengan perbuatan yang lebih ringan. Jadi ada dua mudarat. Mudarat yang besar dan mudarat yang kecil. Jadi mudarat yang besar itu dihilangkan apabila kita kena ambil mudarat yang lebih ringan. Kaedah yang ketiga iaitu bertemu dengan dua kerosakan. Jadi apabila dua kerosakan itu bertembung, kita kena ambil kerosakan yang lebih ringan untuk menghilangkan kerosakan yang lebih besar. Itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Jadinya Rasulullah SAW kata apa dalam kaedah ini? La dirar wa la darar, kan? Tidak ada kemudaratan dan tidak dimudaratkan. Jadi kalau tidak ada kemudaratan dan tidak dimudaratkan, contoh macam kita lapar. Macam tadi Abdul Munif bagi satu contoh. Kita ada satu buku roti, kan?
Buku roti itu untuk kita. Sebab kita ni dalam keadaan lapar. Kalau aku tak makan hari ni, aku akan mati. Contoh. Sebab dah 5 hari tak makan kan. Jadinya boleh mati kalau tak makan. Jadi 1 buku roti tadi tu. Kan? Ataupun secupik roti tu je untuk kita nak mengalas perut 1 hari. Kan? Kita tidak boleh bagi kepada orang. Supaya apa? Supaya kita memudaratkan diri kita. Ataupun kita bagi 2 kan? Untuk menghilangkan kemudaratan tadi. Itu dia. Jadi kaedah ni banyak. Kan? Tapi kaedah ini, yang mana 6 kaedah ini terhasil apabila berlaku kepada kita. Seharian kita. Kita kena pandai untuk membahagikan apa yang telah dilonggarkan dalam syarak. Tapi kena ikut masa ataupun ikut zaman sekarang. Macam contoh sekarang ni penularan wabak. Kan? Jadi kaedah yang kelima, menolak kerosakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Dekat sini hendaklah diutamakan menolak kerosakan kerana syarak lebih mengambil berat terhadap perkara yang tegah daripada suruhan. Jadi ada yang cakap, kenapa kita tak solat berjemaah? Ataupun ada yang cakap, Rasulullah SAW marah kita solat jarak. Kenapa kita tak ikut syarak? Jadi ini jawapan dia. Kan? Bila Rasulullah kata, Iza amratakum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahitakum an syai' fajtanibuh. Rasulullah kata apa? Apabila aku menyuruh kamu dengan suatu perkara, hendaklah kamu membuatnya menurut kemampuan kamu. Nabi SAW kata apa? Mastata'tum, ikut kemampuan kita. Kan? Wa idza nahitakum, dan apabila aku melarang an syai' fajtanibuh. Apabila aku melarang daripada melakukan suatu perkara, maka hendaklah kamu menjauhinya. Jadi ada yang salah tafsir dalam hadis Nabi SAW kat sini. Jadi kita boleh lihat. Ini antara salah satu kaedah yang mana kita boleh gunakan. Atau kita kena faham. Dan kita sebagai orang luar atau masyarakat, kena faham tentang kaedah-kaedah fiqh ni supaya apa? Kita memaham dengan agama. Bukan memaham dengan nafsu. Orang yang memaham dengan nafsu itu, orang yang nak cari salah kepada salah-salah mufti. Salah orang agama. Jadi kalau kita faham dengan faham agama, insya-Allah tak ada isu yang kita nak timbulkan. Sebab kita faham dengan agama. Sebab agama ini mudah. Agama ni adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama aku ni adalah agama Islam, kata Allah Taala. Itu dia. Kan cakap banyak-banyak kan setengah jam lah, masya-Allah. Okey, insya-Allah kita teruskan kepada isu. Kita ada 2 isu hari ni. Isu panas juga ni. Kalau orang-orang yang mana anti kepada mufti ni, dia memang dia akan timbulkan isu ni kan. Jadi saya bagikan kepada Ahmad Syazani. Ramai hari ni orang yang mana dia nakkan dalil. Solat jarak, dalil mana? Contoh kan. Tak boleh datang negeri, dalil mana? Semua dalil. Orang hari ni dia nakkan dalil kan. Jadinya kita bagikan kepada Syazani dalil syarak berkaitan dengan pencegahan penularan wabak. InsyaAllah, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Al-Hafiz Ustaz Muhammad Zulhilmi, yang mana ilmunya lebih tinggi daripada saya. Ya Allah. Akan tetapi tugasan yang diberi kepada saya akan saya jawab soalan itu. Saya cuba. Bismillah. Rasulullah SAW telah mengajar kita bermacam-macam ilmu sebelum baginda wafat. Antaranya ilmu politiknya, ilmu tauhidnya, ilmu ekonominya, dan apa yang kita nak sentuh pada malam ini, bagaimana ajaran Rasulullah mengajar kita untuk menghadapi penyakit dan wabak. Jadi apa yang Rasulullah SAW kata, sabda Rasulullah, la yuridanna mumrid ala musih. Yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Apa nak kata kat sini? Yang sakit janganlah datang yang sihat. Jangan pergi jumpa. Kalau dah sakit, ada pula positif COVID yang sekarang ni, wabak COVID. Yang sakit tu jangan pergi jumpa yang sihat. Kita ni dah ada positif COVID, pergi pula suka-suka nak pergi jumpa member kan. Agak-agak bosan duduk kuarantin kat rumah tu. Aku bosan lah duduk kat rumah ni kan. Sekejap nak pergi lepak dengan member main futsal pula. Dah member kena COVID, macam mana?
Tak boleh macam tu, susah. Merebak semua nanti. Kan kau keluarga pula kena. Susah pula. Jadi apa Rasulullah SAW sambung? Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apabila kamu mendengar wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke tempat itu. Dan apabila tempat kamu terdapat wabak, jangan pula kamu keluar daripada tempat kamu. Sebagaimana yang terjadi di Malaysia sekarang ini, kes yang tinggi di negeri-negeri antaranya Selangor ya. Jadi orang-orang Selangor ni tolonglah. Jangan keluar. Kecuali ada urusan-urusan yang penting. Tak termasuk jugalah dengan negeri-negeri yang lain juga melonjak tinggi. Semakin hari semakin tinggi kes-kes COVID. Jadi janganlah keluar saja-saja nak pergi jumpa awek kan. Pergi jumpa member nak lepak-lepak. Tak boleh lah buat macam tu. Kita kena fikir orang lain juga yang penat usaha dia orang jaga SOP. Jaga nafsu dia nak keluar. Jadi ada satu kes yang mana bila dia kena kuarantin kat rumah, tak tahan sangat duduk rumah, dia potong gelang ting tu, pergi jumpa member. Macam mana? Apa nak cerita orang macam tu? Jadi jagalah kan. Kerajaan pun dah bagi syarat-syarat, dah bagi PKP. Dan kalau nak rentas negeri tu ada syarat-syarat dia. Janganlah pula kita ni pergi memalsukan dokumen semata-mata untuk pergi ke negeri yang lain. Jadi ada satu kisah yang mana apabila mana kisah tu yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi sekumpulan orang dari Bani Thaqif untuk berbai'ah. Dan salah seorang daripada mereka menghadapi sejenis penyakit yang berjangkit. Jadi apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah menghantar utusan kepada orang tersebut, yang mana utusan itu tidak bersentuhan dengan orang yang berpenyakit itu, dan menyampaikan kepadanya, sesungguhnya kami telah menerima bai'ah kamu, maka pulanglah. Jadi nak kata apa kat sini, orang tu tak dapat masuk untuk berbai'ah, akan tetapi Rasulullah telah menerima bai'ah dia untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit itu berjangkit dengan orang-orang yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah khair kepada Syazani, insya-Allah. Kan itu antara dalil yang mana dia ada bagi 3 dalil kan. Dalil yang pertama, la yuridanna mumridun ala musih. Dan yang sakit janganlah kamu mendatangi orang yang sihat. Dan lepas tu Nabi SAW kata apa? Yang memerintah, bila kamu mendengarnya wabak di satu tempat, maka janganlah kamu pergi kat situ. Dan apabila berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Dan itu antara hadis Nabi SAW. Dan jangan kita cakap tak ada hadis. Jangan kata kita tak ada dalil. Kita ada dalil kan. Jadi itu antara dalil. Itu antara dalil kan? Isu-isu yang sekarang ni yang panas kan. Yang mana yang cerita yang terakhir daripada Syazani tadi, dia cakap apa? Ada satu kumpulan kan, orang dari Bani Thaqif kan, untuk berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu dia ada penyakit kan, penyakit tu pula boleh menjangkitkan orang kan. Nabi kata, sesungguhnya kami telah menerima bai'ah kamu, maka pulanglah. Nabi SAW bukan halau, tapi itu adalah satu islah yang mana Islam bawakan kepada kita. Islah yang mana Islam bawakan kepada kita supaya apa? Supaya kita tidak menularkan lagi wabak ini. Jadi ada yang cakap kan, ada yang cakap kita ni Islam, kenapa kita tak doa kepada Allah Taala? Kenapa kita tutup masjid? Kenapa kita tak boleh solat berjemaah? Kenapa kita tak pergi solat Jumaat? Jadi hari ini kita akan jawab isu ini kepada orang-orang yang nak tahu, orang-orang yang mempersoalkan tentang isu-isu yang mana kenapa kita kena tinggal solat jemaah, kena solat jemaah je dekat rumah. Kita tak tinggalkan solat jemaah. Boleh solat jemaah kat rumah, tapi dia jadikan isu. Orang ini suka isu daripada nak keluar daripada isu tersebut. Jadi kita bagi kepada Ahmad Firman Hakimi untuk menjawab soalan, iaitu keringanan untuk meninggalkan solat berjemaah dan solat Jumaat bagi orang yang keuzuran. Jadi macam mana Firman Hakimi? InsyaAllah. Tafadhal mashkura.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel kita iaitu Ustaz Zulhilmi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang keringanan bagi orang yang keuzuran untuk melaksanakan solat Jumaat dan juga solat secara berjemaah. Okey, contoh-contoh rusah ni, contoh-contoh uzur ni, keuzuran ni contoh macam sakit, ataupun sewaktu kita nak pergi solat Jumaat ataupun nak pergi solat Jumaat tu hujan yang sangat lebat, ataupun macam zaman sekarang ni kan pasal wabak COVID-19 ni kan. Okey, daripada situ, daripada perkara-perkara tersebut terbitlah satu perkara iaitu rusah. Rusah ni adalah satu bentuk keringanan syarak bagi seseorang itu. Macam bila dia nak buat satu kewajipan dalam agama dia, jadi rusah ni dapat meringankan beban dia untuk melaksanakan kewajipan dia. Okey, para ulama juga ada membahaskan tentang solat jemaah ni, solat Jumaat ni, yang mana orang yang dikecualikan untuk solat Jumaat secara berjemaah ataupun solat berjemaah lah kan, beramai-ramai. Jadi pada ada satu kisah tu, zaman dulu tentu hujan lebat. Lepas tu Ibnu Abbas radhiyallahu an dia kata dekat muazzin, beliau suruh menambah laungan azan dalam lafaz, menambah lafaz azan dalam laungan azan, iaitu sallu fi buyutikum. Yang mana maksud dia sembahyanglah kalian di rumah kamu. Jadi dekat situ dapat meringankan beban kita lah kan. Kita tak payah nak kena pergi solat, pergi masjid, nak pergi jalan kaki hujan-hujan kan. Lepas tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata juga. Beliau berkata, adakah kalian khawatir tentang hal ini? Sesungguhnya perkara ini juga telah dilakukan oleh orang yang lebih mulia dariku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau tidak suka untuk menyuruh kamu berjalan di dalam hujan untuk pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Sebab bila kita berjalan tu kan ada pasir lah, tanah, lumpur, banyak kan. So kat situ dapat memudahkan kita untuk meringankan beban kita kan. Okey, seterusnya tentang keuzuran kan. Okey, jadi sekiranya seseorang itu mempunyai masalah ataupun keuzuran yang muktabar. Muktabar ni maksud dia keuzuran yang besar lah, keuzuran yang tak dapat dielakkan. Contohnya macam wabak COVID-19 juga, tak dapat kita nak elakkan kan. Sepatutnya kita boleh pergi solat Jumaat macam biasa kan, sehari Jumaat pergi solat Jumaat. Tapi sekarang ni dia dah hadkan pergerakan kita untuk pergi solat Jumaat secara beramai-ramai. So sekarang kan ada baru kan, nak solat Jumaat kena daftar lah kan macam susah kan. So jadi dekat situ, jika kita tak dapat untuk pergi solat Jumaat secara beramai-ramai, jadi kita perlu menggantikan solat Jumaat tu dengan solat Zuhur. Jadi dekat situ dapat memudahkan kita lah untuk melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Islam. Okey, itu saja kot daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kita, Ustaz Zulhilmi. Terima kasih. Jazakumullah khair, syukran jazilan kepada Ahmad Firman Hakimi. Itu antara kan salah satu penerangan yang mana Ahmad Firman Hakimi dah bagi begitu jelas kan, yang mana Ibnu Abbas kata apa, sallu fi buyutikum. Itu antara salah satu benda yang jelas kan.
imam-imam kita kan telah membahaskan tentang benda ni dah lama dah. Cuma hari ni penurunan wabak dikeluarkan semua supaya apa? Kita belajar tentang Islam. Kita memahami tentang Islam. Islam itu indah, kan? Islam itu sempurna. Jadi sempurnanya Islam, keseluruhan apa yang ada semua ada dalam Quran, ada dalam hadis yang mana Rasulullah SAW sabda kan yang perlu kita ikut, kan, yang mana ada kan kepada para ulama kita, para fuqaha kita yang telah membahaskan tentang dalam Quran, dalam hadis, dan kita perlu ikut sahaja. Kan hari ni orang banyak persoalkan, hari ni orang banyak persoalkan tentang mufti, tentang kerajaan, kenapa kerajaan buat ni, kenapa kerajaan ni. Saya bukan orang kerajaan, tapi hari ni saya nak bercakap soal agama kita. Kan? Kita kalau betul sayangkan kepada agama kita, kita sayang kepada Islam kita sayangkan kepada bangsa kita, kan? Jadi kalau kita sayangkan kepada itu semua, kita kena faham, memahamkan diri kita ni dengan agama Islam. Barulah kita boleh mendapatkan kefahaman yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan Allah Ta'ala mengurniakan kefahaman kepada orang yang nak memahamkan tentang agama. Kalau kita faham mengikut nafsu kita, Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita nak memahamkan tentang agama kita tu, memaham dengan Islam, memaham dengan iman, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Jadi ada satu ulama kata apa? Tasriful imam ala ra'iyah manuta bil maslihah. Kan? Kata tindakan seseorang ketua ataupun raja atas rakyat berdasarkan kepada kemaslahatan. Jadi apa yang maslahah yang perlu, yang perlu kita faham kat sini, iaitu apabila dikeluarkan satu hukum kepada kita mengikut maqasid syariah, iaitu salah satunya menjaga nyawa. Jadi menjaga nyawa ni adalah kita semua. Nak menjaga nyawa 4 juta orang, 5 juta orang, 20 juta orang, ini bukan senang. Jadi apa yang telah disarankan oleh kerajaan, apa yang telah disarankan oleh ulama, apa yang telah disarankan oleh fuqaha, kita patut ikut. Kan sebagai penutup, insya-Allah kita mendoakan agar orang-orang yang positif COVID, Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang berterusan kepada mereka. Yang orang yang dalam keadaan masalah ataupun dalam keadaan sakit yang teruk dalam ICU, insya-Allah kita doakan untuk yang terakhir ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi syifa kepada syifaan ajilah, syifa yang berterusan, insya-Allah. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana wa shiddid syamla a'daina wansurna ala man adana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas muzhibal bas ishfi anta syafi la shifa illa shifau shifa la yughadiru saqaman wa la alaman illa syafa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekian itu daripada kami semua, insya-Allah dah buat forum ni, mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu akbar.